أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Dan sesungguhnya kalau kami wajibkan kepada mereka dengan perintah, bunuhlah diri kamu sendiri atau keluarlah dari tempat kediaman kamu, nescaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit di antara mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka mengamalkan nasihat pengajaran meliputi suruh dan tegah yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik kepada mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. Dan setelah mereka berkeadaan demikian, tentulah kami akan memberikan kepada mereka dari sisi kami pahala balasan yang besar. Dan tentulah kami pimpin mereka ke jalan yang betul, lurus. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan disamakan dengan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Dan amalah eloknya mereka menjadi tuan rakan kepada orang-orang yang taat. Yang demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah, dan cukuplah Allah yang amat mengetahui akan balasan pahalanya. Bahagian pertama ayat ini, beberapa ayat berikutnya menceritakan perangai orang-orang Yahudi. Wala anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dan kalau kami wajibkan kepada mereka membunuh diri mereka sendiri dan keluarlah tinggal kampung halaman, mereka itu tidak melakukan malaikat sedikit saja. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka melakukan apa yang diperintah itu, lebih baik pada mereka, lebih meneguhkan kedudukan mereka. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan begitu, ketika itu kami kurniakan pada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Bani Israel yang ditunjuk oleh Allah menyelamatkan mereka dengan mukjizat. Dengan mukjizat, bukan dengan peperangan. Setelah mereka diseksa oleh Fir'aun, Nabi Musa memimpin mereka. Mereka diburu oleh bala tentera Fir'aun. Allah Ta'ala selamatkan mereka dengan Allah Ta'ala perintah Musa memukulkan tongkat ke laut. Laut terbelah menjadi lorong-lorong, air jadi macam gunung. Mereka lalu di celah-celah itu dengan selamat. Fir'aun ditenggelamkan di hadapan mata mereka. Ditenggelamkan oleh Allah. Mereka selamat.
So Allah Ta'ala selamatkan mereka Nabi Musa, meninggalkan mereka untuk bermunajat di Gunung Turi Saina selama 40 hari saja. Tiba-tiba mereka digoda oleh Samiri. Samiri yang melarikan emas daripada Mesir, campur emas tu dalam api, nyala, dibuat patung lembu. Tiba-tiba lembu tu berdebuh lembu tu. Samiri kata, ni Tuhannya, Tuhan berdebuh pula dah. Duk ke bodoh. Ni Tuhan ni. Tuhan Musa. Tuhan Musa. Pakat nak sembah lembu. Padahal Musa dah hajar tak ada Tuhan malaikat Allah. Tengok pelik. Kejual lalu, dembah lalu, puja lalu. Anak kita pun ada juga perang tu ni. Menjaga-jaga ni. Lambat tengok benda pelik. Lupa pada Allah Ta'ala. Nabi Harun menasihatkan mereka. Jangan, ini bukan Tuhan, ini keliru ni. Musa tinggal Harun. Harun dia tak takut. Tak berani. Sebahagian besar mereka menyembah lembu. Nabi Musa balik dalam keadaan sedih dan duka cita. Allah Ta'ala sangat murka dengan sebab mereka sembah lembu itu. Dengan sebab mereka sembah lembu, Allah Ta'ala hukum bukan mereka membunuh sesama mereka. Hukuman yang sangat keras yang menguji mereka. Uqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Pakat tikam sama sendiri. Padam muka. Allah Ta'ala tunjuk macam-macam. Laut terbelah. Allah Ta'ala turunkan al-manna was-salwa. Ketika berjalan di padang pasir dipayungi oleh awan. Turun al-manna was-salwa. Al-manna ialah manis air embun yang turun dari langit. Lekat pada batu dan pokok, manis macam air madu. As-salwa ialah burung yang dapat ditangkap dengan tangan. Burung yang buta siang. Dia hari boleh higap. Macam burung sita lah. Jadi makanan mereka. Dalam masa mereka dalam perjalanan itu. Nikmat Allah Ta'ala. Mereka tak syukur. Tiba-tiba sembuh patung lembu. Allah Ta'ala sangat murka. Allah Ta'ala suruh mereka bunuh diri mereka sendiri. Pernah Allah Ta'ala perintah. Tinggalkan kampung halaman, tinggal Mesir, tinggal macam-macam. Berat nak tunaikan perintah ini. Allah Ta'ala suruh pergi ke Palestin berjihad. Tak nak berjihad. Pergi Musa dengan Tuhanmu. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Mereka tak buat, mereka sikit saja. Kalau mereka buat apa yang Tuhan perintah itu, lebih baik pada mereka. Lebih meneguhkan keimanan mereka. Itulah as-siratal mustaqim. Termasuk dalam ayat yang terdahulu, bila mereka bunuh orang, seorang kerana mereka buat jenayah. Seorang anak saudara, puak saudara tak ada anak, dia yang terima pesakanya. Lambat dah orang mati, bunuh puak saudara. Bunuh puak saudara, letak antara dua kampung berbalah. Ngadu ke Nabi Musa. Tuan-tuan wahyukan supaya sembelih lembu. Nabi Musa kata sembelih lembu. Tuhan perintah suruh sembelih lembu. Main-main ke suruh sembelih lembu apa ni? Nabi suruh sembelihlah lembu, ikat lembu mana-mana. Lembu belah mana turun ayat. Lembu dara. Apa warna dia? Warna dia kuning keemasan. Tuhan tunggu wahyu. Tanya. Macam mana lembu yang tak digunakan untuk menggala tanah? Lembu yang dia lepas liar. Payah nak cari selalu. Payah nak cari. Dalam kisah kita baca dulu, lembu kepunyaan seorang anak yatim. Yang taat pada ibu dia. Berapa nak jual lembu ni? Malaikat ajar. Dia tanya mak. Mak banyak ni. Pada kalau tak harga. Mahal lagi. Dia tanya mak. Tanya ulang-ulang.
Akhirnya harga lembu itu emas yang diisi dalam lembu itu. Yang dilapah buang segala daging tulang dia penuh emas. Berapa triliun dah tahulah. Emas besar seekor lembu. Berat nak tunaikan. Terpaksa mereka cari orang Israel ni dia kaya. Cari emas lah. Dia payahlah. Ni perangai Bani Israel. Perangai tak tunai perintah Allah. Kalau Tuhan perintah dia buat perintah ni. Mereka berada di atas as-siratal mustaqim. Bila dengar ayat ni seorang sahabat berkata, "Lau umirna la fa'alna walhamdulillahi alladhi afana." Seorang sahabat kata dia, kalaulah kita orang Islam ni Tuhan perintah kita buat selalu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala yang memberi afiat pada kita. Siapa ke Nabi? Ucapan sahabat ni. Nabi kata, "Inna min ummati la rijalan al-imanu asbatu fi qulubihim min al-jibali rawasi." Kalangan umat aku ada orang-orang yang iman dia lebih kukuh daripada gunung ganang. Kalangan umat aku ada orang iman dia kuat macam gunung, tak boleh dicabut. Ini hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hadainahum siratan mustaqima. Nasyakan tunjukkan mereka as-siratal mustaqim. Kita disuruh tiap-tiap rakaat baca Fatihah. Dalam Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang betul. Wahai Tuhan kami. Sahabat-sahabat kata bila hari akhirat kelak, tak jumpa dah Rasulullah duduk di tempat yang mulia. Kita ni tempat yang jauh, rendah martabat. Macam manalah nak jumpa Rasulullah di hari kiamat? Allah Ta'ala turunkan ayat, "Wa man yuti'illaha war rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallah wa kafa billahi 'alima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama-sama orang yang telah diberi nikmat oleh Allah ke atas mereka. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka menjadi orang yang dapat nikmat Allah. Alladzina an'amta 'alaihim. Tuhan janji. Kita minta tiap-tiap rakaat dalam Fatihah, minta ma'alladzina an'amta 'alaihim. Orang yang beri nikmat ke atas mereka. Siapa dia? An-nabiyyin, nabi-nabi. Nabi-nabi ialah manusia yang dilantik oleh Allah menjadi nabi, mendapat wahyu. Nabi-nabi ini yang paling tinggi sekali. Nabi-nabi lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi daripada malaikat nabi-nabi ini. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang benar. Siapa as-siddiqin? Disebut beberapa hadis dalam Quran. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, pada Allah dan hari akhirat, mereka tak ragu dan mereka berjihad untuk menegakkan Islam. Mereka itulah orang-orang yang benar, yang benar, yang percaya pada Islam dan berjuang untuk menegakkan Islam. Disebut dalam hadis, at-tajirul amin ma'as siddiqin. Peniaga yang amanah bersama dengan siddiqin. Orang yang berniaga, yang amanah, yang baik akhlaknya, yang mulia akhlaknya, bersama dengan as-siddiqin. Nabi sebut dalam hadis. Ini sebut kata, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Ta'ala beri rahmat. Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang apabila dia menjual, dia bertimbang rasa. Bertimbang rasa ni tak letak harga mahal.
tak menindas orang. Wa idza ishtara, bila dia membeli, dia tawar tak sampai rugi orang berniaga. Ini di maknanya. Tawar sampai rugi kawan tu. Tawar murah dah lalu. Hang ni pula jual mahal dah lalu. Yang tak jual mahal dah lalu, yang tak tawar dah lalu. Wa idza iqtada, bila berhutang tak tekan orang yang berhutang ni. Bila orang berhutang dengan dia tak paksa, tak tekan. Kamu tu tak buat bayar, tak apalah. Tak apalah. Sabar perengkak. Maaf tuan hutang, sabar begitu. Dia mati maafkan. Yang mudah baik bila berhutang. Ini makna rahmah. Makna meniaga rahmah itulah dia. Bukan meniaga rahmah ni paksa orang suruh letak harga barang, lepas tu beri pitih. Betul-betul bukan tu tarik meniaga rahmah. Meniaga rahmah ni rahimahullah, idza sam'a wa idza ishtara wa idza iqtada, idza ba'a, idza qada. Jual bertimbang rasa, beli bertimbang rasa, dan berhutang bertimbang rasa. Itu makna rahmah. Yang berniaga, yang amanah, bersama dengan siddiqin, orang yang membenarkan ajaran Islam. Wasyuhada, syuhada ialah orang mati syahid, yang mati dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Sama ada yang mati di medan perang, mati medan perjuangan, ataupun yang ikhlas berjuang nak mati di medan perjuangan. Allah Ta'ala beri kelebihan syuhada. Barang siapa yang berniat untuk mati syahid, ikhlas niatnya, Allah Ta'ala beri pada kelebihan syuhada, walaupun dia mati di atas hamparan dia. Ini ada hadis. Niat sungguh-sungguh. Wassalihin, orang yang saleh. Inilah golongan alladzina an'amta alaihim, orang yang telah beri nikmat ke atas mereka, yang kita minta tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ini menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Ulama kata tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Di sana ada ayat Quran, ditafsirkan ayat Quran juga, menafsirkannya. Jadi ayat ini menafsirkan surah Al-Fatihah. Ayat ini menafsirkan surah Al-Fatihah. Di sana ada ayat Quran tafsirkan oleh hadis Nabi, tafsirkan oleh ulama sahabat, ulama tabi'in, dan ulama yang kemudian. Yang paling tinggi ialah Quran menafsirkan Quran. Jadi surah Al-Fatihah ini tafsirkan oleh Quran. Quran menafsirkan. Disebut dalam ayat ini, wa sunna ulaika rafiqa, mereka itulah rakan yang terbaik. Zalika fadlu min Allah wa kafa billahi syahida. Itu kurnia Allah yang Tuhan beri pada siapa yang dia kehendaki. Tuhan beri pada siapa yang dia kehendaki. Kita disuruh berdoa dengan khusyuk tiap-tiap rakaat sembahyang. Tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tiap-tiap rakaat. Termasuk sembahyang sunat, termasuk sembahyang jenazah. Apa-apa sembahyang kita baca, ataupun kita baca biasa saja, minta doa. Tuhan letakkan kita bersama dengan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tuhan letakkan ini. Di hari kiamat akan bersama dalam bimbang lah. Tuhan kata, sahabat-sahabat takut tak jumpa dengan Nabi. Akan ada kamu bersama dari kiamat kelak, kalau kamu betul-betul mengerjakan amal yang saleh. Wallahu a'lam.